wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar yang hadir pada kuliah pada minggu kelima PEQ 3023 ke bulan B. Okey, sebelum saya mulakan kuliah, pada siapa yang boleh buka kamera boleh lah ya. So I'm not talking alone. Oh, Sharifah kata kat sini hari ni tak boleh buka, hujan lebat. Okey, tak apalah. Okey, cuma saya perlu ada respon lah. From everybody kena ada respon, dan pada siapa yang hadir selain daripada Sharifah, kalau boleh buka kamera, buka kamera. Okey, so saya tak adalah cakap sorang-sorang kan. Adalah kawan. Okey, sekarang ni saya nak tanya berkaitan dengan lecture minggu lepas. Macam mana? Lecture minggu lepas ada sebarang persoalan? Ada sebarang persoalan lecture minggu lepas? Kavita? Rasanya Kavita dia tanya saya soalan, beberapa soalan kuliah minggu lepas. Macam mana? Ada persoalan tak? Balkis? Tak ada, Doktor. Tak ada? Okey. Fatin Akila? Fatin Akila? Tak ada. Roro Arum? Sebenarnya kalau nak ikutkan waktu kuliah ni, kamu kena tanya soalan lah supaya nanti apa-apa yang tak difahami waktu kuliah sebelum ni boleh ditanya ya. Inilah fungsinya kita buat kelas Google Meet face to face. Tapi saya nak respon daripada pelajar. Hajidah ada? Hajidah? Ya, Doktor. Boleh dengar tak suara saya Hajidah? Ataupun boleh ni Doktor, jelas. Okey, Hajidah, berbanding saya nak tanya pandangan kamu. Apabila saya buat kuliah Google Meet, dan apabila saya, itu situasi pertama, memberi kuliah secara face to face Google Meet, dan kedua apabila saya memberi video kuliah saya, mana satu yang lebih selesa? Kita dah minggu kelima. Saya prefer dua-dua, Doktor. Saya okey, itu pandangan Hajidah. Tak boleh prefer dua-dua. Kena salah satu. Dua-dua selesa. Okey, dua-dua selesa. Okey. Mana yang lebih macam flexible? Flexible. Which one is more flexible? Kita nak respon daripada pelajar. Mana satu bagi pandangan kamu sebagai pelajar, mahasiswa universiti, mana satu more flexible? Bukan Hajidah je, orang lain pun boleh respon. Kalau bagi saya lebih fleksibel tu bila kita tengok video. Macam doktor selalu kalau ikut selang seminggu doktor akan bagi video kan untuk kita orang tengok. So saya rasa yang lebih fleksibel tu yang doktor bagi video. So seorang macam kalau kita orang boleh ulang-ulang untuk tengok. Okey. Terima kasih. Okey, sebenarnya setiap kaedah yang saya berikan kepada kamu pada semester ni dua-dua mempunyai kelebihan dan kekurangan dia ya. Namun kelebihan tu lebih banyak membantu dalam proses pembelajaran kamu lah. Misalnya apabila kita bagi kelas melalui Google Meet macam sekarang ni, sebarang persoalan boleh tanya direct. Ini fungsinya. Jadi respon yang didapati daripada saya tu secara promptu lah, secepat. Tapi kalau saya bagi kamu video, kamu boleh tengok, dan tengok tu berulang-ulang dan malah kadang lebih faham. Mengurangkan tekanan, mana satu yang boleh mengurangkan tekanan? Kelas secara Gmeet ataupun diberi video boleh tengok bila masa hantar tugasan? Yasmin. Kalau dari segi tekanan lah Doktor. Kalau tekanan lebih prefer video. Bukan? Okey. That's why saya pakai
dua-dua kaedah ni supaya kamu ada masa bertenang. Saya tahu bukan kelas saya je kamu kena hadir setiap minggu. Betul tak hanya kelas saya je hanya yang selang-selang? Betul tak? Ke ada kelas lain lagi yang selang-selang? Mixed mode. Ke kelas Mandarin. Mandarin mixed mode Good. Okey, lagi kelas mana mixed mode? Ada lagi pandangan rakan-rakan? Rakan-rakan pula anak-anak murid. Mana lagi? Ada tak? Kavita, ada tak pengalaman kelas mixed mode? Tash ini? Ada doktor. English. Kelas mana tu? English. Alright. So bukanlah asing ya. Kaedah ini saya dapati dia sangat mengurangkan tekanan pelajar. Jadi kita nak you belajar dalam keadaan gembira, knowledge tu pun dapat. Tak adalah saya yang syok sendiri. Jadi pada minggu ni, kita akan buka balik pada video yang saya share minggu lepas. Saya share balik. Betul tak kamu confused? Macam mana saya dapat nilai T? Betul tak? Pada ujian hipotesis, betul tak? Tutorial 2 dah buat belum? Belum buat doktor. Okey, perasan tak pada part 2 tu, simple regression model ada guna pengujian hipotesis. Perasan tak? Perasan? Okey, perasan tak kita perlu pakai table statistik? Perasan tak? Perasan doktor. Tahu tak cara dia? Syarifah ke Balkis ke tahu tak? Ke dah tahu? Tahu ke tak? Rabiantu Adawiyah, janganlah bagi orang yang sama je jawab dengan saya. Cuba kontribut. Masa ni lah nak bercakap dengan saya. Saya ni bukan artis, kan? Agaknya kalau saya Siti Nurhaliza mesti ramai yang jawab ni. Tak tahu doktor. Tak tahu, tak apa. Tak tahu pun boleh jawab. Respon je. Jadi saya tak adalah jawab seorang-seorang. Respon tu penting. Okey, tahu ke tak tahu ke, perasan ke tak perasan ke, hari ni saya tunjuk. Okey? Jadinya, okey, saya akan tunjuk. Okey, slide ni dah bahasa Inggeris tau. Tapi okey je, you all semua okey. Alright, so saya share. Nampak tak? Tak nampak doktor. Tak nampak doktor. Tak nampak Tak nampak doktor. lagi Dah nampak kan? Nampak dah. Oh, sabar. Dah nampak kan? Alright. Tak nampak doktor. Okay. Tak nampak juga. Siapa yang tak nampak tu buka lampu. Dah doktor. Dah nampak dah kan? Nampak dah doktor. Alright, good. Okay. Sekarang ni kita nak tengok macam mana caranya kita nak pakai table statistik. Okay? Okay. Sekejap tau. Okay. Ini tapi sebelum saya pergi kepada tu, saya nak recall balik Introduction to Econometric dan Simple Linear Regression Model. Betul tak? Ini adalah part 1. Okay. Saya tak nak pergi banyak. Cumanya saya nak fokus kat sini. Nampak tak ni? Kalau kamu perasan, ini adalah tutorial 1. Ini adalah tugasan seperti tutorial 1. Kamu kena cari maklumat macam ni, betul tak? Okay? Kamu kena penuhkan table macam ni dan kamu kena plot gambar rajah macam ni, betul tak? Betul. Betul. Sudah siap? Sudah siap. Senang saja kan? Okay. Sudah. Okay, good. So kita pergi kepada ni. Okay. Sekarang ni kamu kena tengok ini adalah part yang penting. Okay, di mana di kita punya Microsoft Word. Okay, saya nak kamu try nanti. Kamu pergi kepada insert, kamu klik dekat objek, kamu tengok, kamu cari ni Microsoft Equation 3.0. Lepas tu kamu klik kat situ. Okay, ini maklumat tambahan ya untuk projek ekonometrik.
Kerana equation ni sangat membantu untuk kamu menulis equation dengan cantik. Okay, dan editable. Tak apa, lepas ni boleh test. Okay, saya semua bagi tahulah dalam kelas ni. Ingat ini benda ni. Lepas tu, okay, ini econometric race dah siap. Okay, nak recall balik ya. Okay, ini pun. Okay, simple linear regression. Okay, apa yang dimaksudkan dengan simple linear regression adalah kamu ada satu pemboleh ubah bersandar dan satu pemboleh ubah bebas. Contohnya, apakah faktor yang mempengaruhi perbelanjaan kamu pada hari ini adalah pendapatan kamu pada hari itu. Apakah faktor yang mempengaruhi perbelanjaan kamu pada bulan itu adalah dipengaruhi oleh pendapatan kamu pada bulan itu. Ini adalah teori consumer behavior. Dia adalah consumer ni, pengguna dia belanja berdasarkan apa? Pada pendapatan dia. Okay? Okay, jadi ini adalah contoh simple regression model. Ni cara menulis dia equation 1. Okay, pada yang dah ada modul, benda ni semua dah di-elaborate dengan lebih lanjut di dalam modul. Okay? Okay, saya continue lagi. Nah, ini adalah hipotesis. Ini yang saya maklumkan tadi. Pada hipotesis, kita akan memerlukan penggunaan table statistik. Okay, table statistik sebenarnya saya dah provide di dalam YouTube saya cara macam mana nak guna table statistik. Saya akan share link juga. Cuma saya nak kamu aware di mana pada simple regression model part tu ada melibatkan hypothesis testing. Oleh itu kamu perlu tahu menggunakan table statistik. Okay, kejap kita continue lagi. Waktu bila nak pakai tu nanti kita akan tunjuk. Okay, pada simple regression model part 1, setiap pelajar perlulah mampu membuat table begini. Sebenarnya apabila exam, kamu tidak akan diberi maklumat yi kuasa 2, xi kuasa 2 dengan xi yi ni. Hanya maklumat observation yi dan xi sahaja diberi. Okey, persoalannya, doktor apa tu yi xi? Okey, macam yang saya kata tadi, dia adalah situasi tertentu. Misalnya maklumat begini, cerapan. Cerapan yang kamu pergi cari tu, dia maklumat dia macam tu. Macam table ni. Tapi kita akan gunakan maklumat tu, kita akan pecahkan kepada kolom 3, 4 dan 5 untuk maklumat tambahan. Kenapa kita perlukan maklumat-maklumat ni melalui formula tertentu? Kerana kita perlu kembangkan lagi pengiraan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai tertentu pada step 3 dan 4 ni. Okay, kamu kena ingat ini adalah step 1 dan step 2 di mana step 1 perlu kira yang ini. YI, SI, SIYI. Step 2 perlu mengira mean. Step 3 perlu kirakan beta 1. Step keempat kirakan beta O. Okay, apabila dah kira dah dapat tu, kamu akan dapat step 5 iaitu menulis persamaan tersebut dan interpretasi dia, huraian dia. Apa maksud dia. Okay, itu yang dimaksudkan dengan simple regression model part 1. Ini baru part 1. Nah, dia kena continue part 2. Ada sebarang persoalan tak untuk table step 1 and 2? Ada sebarang persoalan tak untuk table step 1 and step 2? Doktor. Saya nak tanya. Macam table ni, saya lepas ada juga buat yang ni. Cuma yang menjadi persoalan saya tu, kadang-kadang ada situasi tu di mana kita orang jadi keliru. Macam mana nak letak Y tu, macam dia bagi table yang dekat yang pertama tadi, yang slide. Mana yang ini ke? Yang saya buka ni, sekejap. Yang ini ke? Yang ini? Yang ini ya? Ya. Kalau soalan tu dia akan bagi macam ni. Macam ni dia dah tunjukkan Y dengan X kan? Jadi kalau kita dalam tahu Y kat depan, X kat belakang kan? Ya. Jadi kadang-kadang kat soalan dia tak ada letak Y atau X tu. Jadi kadang-kadang
ada situasi tu jadi confused. Mana satu nak letak Y, mana satu nak letak X. Okey, macam saya katakan tadi, macam ini saya bukan suka hati letak. Macam ini. Saya bukan suka hati saya letak Y kat depan, X kat belakang. Macam saya cakap tadi, saya menyebut consumer behavior. Betul tak? Consumer behavior mengatakan bahawa pendapatan mempengaruhi perbelanjaan. That's why pendapatan X mempengaruhi perbelanjaan. Perbelanjaan tu Y. Y berubah apabila X berubah. Sekiranya X, pendapatan kita meningkat, maka perbelanjaan juga akan meningkat. Apabila pendapatan kita jatuh, maka kita juga akan berbelanja kurang. Betul tak? Hubungannya adalah positif. Jadi itulah kemampuan kita menentukan dia mana Y dan yang mana X. Nampak tak? Nampak tak Sharifah? Okey, nampak dah Doktor. Jadinya soalan exam adalah bergantung kepada teori. Contoh, export lead growth hypothesis. Betul tak? Export lead growth hypothesis. Okey. Apabila saya sebut ekspor pemacu pertumbuhan ekonomi, bererti ekspor naik, ekonomi growth naik. Maka economic growth tu adalah Y, ekspor tu adalah X. Jadi apabila ekspor jatuh, pertumbuhan ekonomi juga jatuh. Sebab ekspor tu adalah pembeli ubah bebas. Dia berubah dulu, perubahan dia menyebabkan ekonomi juga berubah. Nampak tak? Itu export lead growth hypothesis. Mungkin masuk exam. Ada juga financial lead hypothesis. Export lead growth, financial lead growth, import lead growth, services lead growth. Nampak tak? Lead tu maksudnya pemacu. Jadi bila kamu tahu, doktor letak ekspor dengan dekat sini, doktor letak ekspor dengan pertumbuhan ekonomi dah. Jadi ini adalah teori, ini adalah doktor nak suruh kita test hipotesis ekspor pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Doktor letak import lah dengan pertumbuhan ekonomi negara. Saya tahu ni pertumbuhan ekonomi negara ni adalah Y, import tu adalah X kerana ini adalah import pemacu pertumbuhan ekonomi negara. Nampak tak? Okey, nampak Doktor. Semua yang lain nampak tak? Nampak Doktor. Saya tidak boleh, kita tidak boleh suka-suka hati nak letak, ni letak X dia. No. Itu kesalahan yang lazim. Maksudnya bukanlah rare, ramai dah buat. Tapi kenapa diorang buat kesalahan tu? Kerana diorang tak tahu, diorang ingatkan, diorang tak pernah bertanya, diorang main agak-agak. Dia ingat boleh je letak mana-mana XY. Rupa-rupanya tidak. Ada sebab kita kena letak berdasarkan kepada hipotesis, testing ataupun lebih tepat berdasarkan pada teori. Teori yang tadi export lead growth hypothesis, import lead growth hypothesis itu adalah teori Keynesian. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh Doktor. Boleh Doktor. Itu nak jadi ahli ekonomi kena tahu benda-benda tu. Okey, saya nak tanya. Macam mana dengan pengembangan di table 3 ni, step 1 dan 2. Kita ada YI, SI macam ni. Tahu tak kenapa, apa maksud SI kuasa 2 tu? 10 darab 10. Maksudnya setiap 10 ni darab 10. Jadi kamu tahu macam mana nombor-nombor ni berlaku Tahu Doktor. Okey, tahu tak macam mana nak buat step 2? Nak kirakan min, tahu? Tahu Doktor. Semua orang tahu? Tahu Doktor. Good. Okey. Seterusnya, kita tengok step 3 dan 4. Tahu ke macam mana nak guna rumus ni? Tahu ke nak ambil nombor yang mana untuk rumus ni? Tahu Doktor. Tahu sebab kita ambil daripada sini kan? Yang bawah ni kan? Ya Doktor. Okey. Dan juga nilai beta O hat. Perasan tak beta 1 hat ada pakai hat? Nampak tak beta 1 ada hat atas ni? Nampak Doktor.
Besar tak saya buat ni? Nampak tak? Nampak. Ni. Macam kabur-kabur. Ya, ini kita panggil dia head. Kita panggil head. H-A-T, head. Okay. Jadi beta 1 head, beta dia sedang diukur dan nilai akan diperolehi. Maka nilainya adalah sekian-sekian. Nampak Okey, setelah pelajar dah mendapat nilai beta 1 head, beta O head, pelajar mestilah mampu membuat kesimpulan dan menulis dengan betul. Kamu kena tengok, kamu kena pandai menulis dengan betul. Jadi masukkan nilai-nilai tu beta O, beta 1 kan. Jadi beta O nilai dia 0.0208, beta 1 0.6112. Jadi ini adalah huraian di mana beta 0 adalah penggunaan autonomos, iaitu sekiranya pendapatan dia adalah sifar, maka dia tetap akan belanja sebanyak RM0.0208. Namun sekiranya nilai beta 1 0.6112 memberi maksud bahawa sekiranya pendapatan meningkat sebanyak RM100, maka penggunaan juga akan meningkat sebanyak RM61.12 dan bakinya akan disimpan. Bakinya tu macam mana? RM100 tolak 61.12. Kita random up lah. Kita jadikan dia round up number. Kita katalah RM61 dibelanjakan dan RM39 akan disimpan. Okey, jelas pelajar? Jelas. Inilah kelebihannya sekiranya kita dah lihat video pada minggu lepas. Apabila kita buat perbincangan secara online, face to face Google Meet, dia akan menjadi lebih lancar. Okey. Sekarang saya akan teruskan dengan slide seterusnya. Okey, nampak tak slide ni? Nampak doktor. Nampak. Alright. Nampak doktor. Okey, saya teruskan. Okey, simple linear regression part 2. Kita akan tengok kepada hypothesis testing. After watch the part 1 YouTube video on SLRM. In the video we will do the hypothesis testing. Ini tu beta 0 dengan beta 1. Standard error untuk beta 1 perlu didapatkan terlebih dahulu untuk melakukan hypothesis testing. Okey, macam mana nak buat? Macam mana nak dapatkan standard error? Dia melibatkan banyak formula yang pelajar boleh katakan perlu ingat. Kalau kita exam di Dewan Kuliah, di Dewan Exam, mungkinlah kamu kena hafal tapi kerana kan kita akan ada final assessment saja, biasanya you tak payah hafal, tetapi you kena tahu cara menggunakan waktu bila nak guna rumus-rumus ni. Okey, jadi kena tahu bila nak pakai. Okey, refer muka surat 38. Okey. 113. Sekejap saya betulkan page ni Jadi sebab itu nota kuliah yang lepas. Jadi bila modul yang baru dia akan ada perubahan pages. Okey, 31 hingga 37.
Ya. Yang apa tu ya? Okey ya. Dan muka surat ni lah. Satu tujuh kosong. Ingat dari modul. Example from modul. So you can just refer. However, uh, kita akan juga bincangkan macam mana nak gunakan rumus ni. Okey, recall kita Doktor. Tak jelas doktor, sekat-sekat.
Sampai mana tadi Dia tiba-tiba keluarkan saya daripada grup ni. Masa tu doktor tengah cari muka surat. Okey. Sekejap kena rakam balik. Oh belum, dia masih rakam Alhamdulillah. Okay, kita continue Okay, slide ni ke? Slide ini ke? Bukan doktor. Slide mana tu? Ya. Yang dia ada Sebelum tulis. dia kot. Yang ni ke? Selepas, bawah lagi. Bawah lagi. Okay, ini. Ya. Oh, saya tengah cakap yang ini ya. Okay, ni page yang baru baru. Okay, ni page yang baru. Jadi please take note. Boleh tengok rujuk untuk tengok macam mana calculation dia untuk simple regression model. Okay, namun begitu, sekiranya pelajar perasannya, kita pada minggu lepas, part 1 tadi pun kita ada discuss dan pelajar semua sudah faham bahawa pengiraan-pengiraan ini step 1 hingga 4 jelas oleh pelajar boleh kira. Namun begitu, pada part 2 ni kita ada beberapa formula yang pelajar perlu juga tahu. Formula 1 hingga 7 di mana ini adalah contoh bagaimana daripada table nilai-nilai ni semua dipindahkan ke dalam formula. Okey, satu demi satu. Kita perlu buat mengikut jujukan nombor. Jujukan nombor ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kerana apa? Kerana untuk dapatkan FE beta 1 hat, kita perlukan var beta 1 hat. Untuk dapatkan var beta 1 hat, kita perlukan sigma bahagi dengan SXX. Maka kita perlu dapatkan sigma square. Sigma square pula adalah summation of error I square dibahagi dengan n tolak 1. Macam mana pula nak dapat summation of error I square? Perlu tahu pengiraan nombor 1 hingga 3. Nampak tak dia punya jujukan dia tu? Nampak tak kepentingan setiap satu? Dia bermula, walaupun saya bagi nombor 1, 2, 3 sampai 7, tetapi 7 perlukan 6, 6 perlukan 5, 5 perlukan 3, 3 perlukan 4. Jadi perlu kira daripada 1. Nampak tak? Itu sebabnya saya dah nomborkan semuanya supaya pelajar jadi mudah lah. Okey. Dan ini adalah bila kita dah kira, kita dah dapat nilai FE beta 1 hat. Ini nilai yang kita nak untuk pengujian hipotesis. Nilai dia adalah 0.04669. Okey. Slide seterusnya kita akan pindahkan nombor atau nilai 0.04669 ke dalam hipotesis. Namun begitu hipotesis bergandungi 4 step 4 peringkat. Okey, yang pertama apa dia? Cuba bacakan untuk saya. Yang pertama apa? Baca ramai-ramai. Hipotesis. Okey, betul? Statistical test. Lepas tu Critical value. critical value stage. Okey, lepas tu conclusion. Distribution. Berarti okey, saya nak ceritanya. Step 4 ni pada critical value ni please take note, critical value ni nanti yang kita akan pakai table statistik. Pada yang nombor 4 ni kita akan ada konsimpulan dan juga gambar rajah taburan T. Statistical test ni yang kita kira daripada sini ni. Okey? Itu peringkat dia. Hipotesis nombor 1 ada apa doktor? Hipotesis ni ada hipotesis je lah yang kita ada kat slide tadi tu. Yang kita ada kat slide part 1 tu hipotesis 1, null dengan hipotesis alternatif. Ingat tak? Tak apa, nanti kita akan tengok balik Jadi ini adalah hipotesis.
Okay doktor, kenapa dia tulis beta 1? Sebab kita hanya ada X1. Kalau kita ada X1, X2, X3, X4 pada multiple regression model, sebab ni simple. Kalau multiple macam mana doktor? Kena buat untuk X1, X2, X3, X4. Betul kena buat. Jadi beta 1 jadi beta 2 lah. Kalau X2 ya. Nampak tak? Jelas tak? Nampak Nampak. Jadi tak semua kena tulis beta 1. Kalau variable awak tu X2, beta 2. Tak boleh lah kalau kita nak kaji hipotesis untuk X2, tiba-tiba kita tulis beta 1 juga. Salah. Kita kena tulis accordingly kepada pemberi ubah mana yang kita nak respon. Jadi untuk kes ni kita simple regression model. Jadi kita tulislah dia beta 1. Okay. Stop sekejap Sekejap Okay, kita sambung. Jadinya, kalau nak ikutkan step 2 tadi, kita dah kira belum? Kita dah kira habis-habisan tadi kan? Proses ni. Ya. Okay, proses ni adalah step 2 ini adalah step 2. Jadi nilai dia kita pindahkan masuk ke sini. Nampak tak? Ni. Pindah masuk ke sini. Tapi doktor, apa nilai 0.6112 ni? Ini nilai yang kita dapat di sini tadi pada proses ni. Ingat beta 1, nilai beta 1 koefisien tu. Okey. Pindahkan dia ke situ. Jadi dapatlah nilai ni. Ini adalah nilai T star. Apabila kita buat analisis menggunakan SPSS akan kirakan untuk kita nilai T. Tapi ini adalah contoh pengiraan sekiranya kita buat secara manual. Okay? Pengiraan secara manualnya hanya kita buat untuk simple regression model sahaja. Di mana untuk multiple regression model komputer akan buatkan untuk kita. Okay. Jadi ini adalah cara untuk kita, ini adalah step 3 critical value. Okay, please take note, kita ada 5%, 1% and 10%. Contoh ini kita ambil pada alpha bersamaan 5%. T alpha bahagi 2, alpha adalah nilai ni, alpha. So kat sini kalau nilai dia 10%, maka 10 lah. Sebab apa saya tukar 10? Sebab kat sini 10. Nampak tak? Nampak tak kat sini 10 guys? Nampak. Berarti 0.10 berarti 10. Bahagi 2. Bahagi 2 sebab kita ada taburan loceng, nanti kita akan potong kiri dan kanan. Itu nanti kita akan jelaskan lagi. Jadi dia jadi 0.05. 6 sama dengan apa? 6 adalah jumlah pembuli ubah. Kalau pembuli ubah kita 30 lah. Jadi tolak 2. Kenapa 2? Sebab beta 0 dengan beta 1. Okey, sebab kita punya nilai bilangan koefisien 2. Kalau kamu ada X1, X2, X3, maka koefisien kamu ada beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Jadi tolak 4 lah. Tolak 4. Nampak jadi kes ni jumlah pembuli ubah dia adalah 6 tolak 2 sebab ada beta 0, beta 1. Okey, jadi 4. Jadi T sama dengan 0.05. 4, jadi dia punya keputusan adalah 2.776. Macam mana dapat 2.776? Ini adalah berdasarkan kepada nilai statistik table yang ada di bahagian belakang modul ekonometrik yang saya bagi kamu. Ada. Ada. Nanti kalau dapat boleh refer. Jadi tak payah-payah susah-susah nak cari, saya dah letak kat situ. Okey, jadi selesai yang kat situ. Okey, ini adalah statistik distribution lah untuk t-test. Okey, jadi kamu dah dapat nilai 2.776. Kat mana nak letak nilai ni?
kamu letak di sini dan kamu letak di sini. Kenapa ada 2 doktor? Ingat tak tadi saya suruh kamu bahagi 2. 0.10 bahagi 2. Kerana bahagi 2 maka dia ada 2. Tambah 2.776. Tolak 2.776 dan tambah 2.776. Dia jadi 2 bahagian kiri dan kanan. Okey. Mana nilai kita tadi? Mana nilai kita yang kita nak tengok sebenarnya? Nilai kita nak tengok adalah nilai ni 13.090. Jadi kita nak tengok nilai ni jatuh kat mana? Jatuh kat kawasan tengah ke accept menerima hipotesis null ataupun jatuh di bahagian kiri dan kanan iaitu menolak hipotesis null. Jadi kalau nak tengok cerita kat sini, dia nilai T star adalah 13.090 lebih besar daripada nilai critical, ya, iaitu 2.776 positive number. Okay, nampak tak? Dia jatuh di bahagian sini, ya, di bahagian sini yang anak panah merah ni. Jadi dia telah jatuh di kawasan tolak HO, reject HO, tolak HO. Tolak apa HO tu? Tolak hipotesis null. Okay, hipotesis null kata apa? Dia kata beta 1 sama dengan 0. Sekarang beta 1 sama dengan 0 ke tak? Dia kata beta 1 sama dengan 0. Sekarang beta 1 sama dengan 0 ke tak? Benar, betul-betul yang kamu kira tadi. Beta 1 sama dengan ada nilai kan? Nilai dia adalah RM61 dan 12 sen. Betul tak? Betul. Nilai dia RM61, baki RM38 berapa sen tak kita simpan. Betul tak? Oh ya. Ya. Okey, hipotesis alternatif H1 cakap nilai beta 1 tidak sama dengan sifar. Okey, tidak sama dengan sifar. Ya, jadi tak sama dengan sifar nilai apa? Ada sesuatu nilai. Iaitu apabila kita dapat pengeran tadi nilainya adalah RM61.12. Okey. Jadinya berdasarkan kepada hipotesis kat sini dia mengatakan bahawa nilai 13.090 jatuh di kawasan yang mentolak, yang mereject, reject HO, iaitu dia reject yang mengatakan HO dikata beta 1 sifar. Tidak. Dia telah di reject kerana beta 1 adalah sesuatu nilai. Maka apabila HO di reject maka kita accept menerima hipotesis alternatif iaitu hipotesis 1. Nampak tak? Okey, itu maksud dia. Apabila kita tolak HO hipotesis 0, beta 1 sama 0, berarti kita terima hipotesis 1 yang mengatakan beta 1 tidaklah 0. Dia adalah sesuatu nilai. Okey, maka itu berdasarkan kepada pengujian hipotesis itu kita menjumpai bahawa nilai 13.090 adalah lebih besar nilai statistik value 13.090 lebih besar daripada critical value iaitu 2.776. Maka kita tolak HO. Kita reject hypothesis null. Dengan erti kata lain, in other word, the income is important or significant. Income, pendapatan adalah penting dalam menerangkan atau dalam mempengaruhi perbelanjaan wang pada aras keyakinan 90% signifikan, aras signifikan, aras kepentingan, aras kesignifikanan. Hujah ini disokonglah dengan nilai T distribution ini. T distribution. Okey, jelas ke tidak? Faham tak dengan huraian saya ni? Saya masih kurang faham. Ya, kamu kena fokus betul-betul ya. Dengar betul-betul penjelasan ni. Di mana hypothesis testing ni sebenarnya mudah, tetapi kalau simple regression model sukar juga kamu faham, kamu kena ulanglah video tu tengok betul-betul. That's why saya sediakan video. Okay. Namun saya nak tekankan di sini, beta 1 adalah untuk X1.
Okey. Kenapa dia letak sama dengan Sifa? Sebab dia nak kata tak penting lah. Kalau Sifa, orang yang nilainya satu benda nilainya kosong dengan satu benda yang nilai 100, ada beza tak? Ada. Okey, kalau kita tengok silver dengan emas. Kalau kita tengok plastik yang dah pecah dengan emas. Plastik yang dah pecah tu kita buang je. Mungkin kita boleh kata kalaulah plastik isu kita kata beta 1 equal to Sifa, beta 1 not equal to Sifa, kita boleh terima HO. Betul tak? Sebab kita cakap X1 tu adalah kaca. Kaca yang dah pecah. Ada nilai tak? Kosong. Tak ada nilai. Jadi kita akan terima HO. Betul tak? Betul. Okey. Tetapi sekiranya saya cakap beta 1 ini adalah emas yang telah pecah. Saya kata beta 1 tu equal to 0, beta 1 not equal to 0. Berarti beta 1 tu 0. Saya kata emas yang dah pecah tu nilai dia kosong. Lepas tu saya kata lagi beta 1 tu yang tak sama dengan Sifa, saya kata emas yang pecah tu bukan kosong. Dia ada sesuatu nilai. Jadi saya nak terima HO ke saya nak tolak HO? Tolak HO. Saya mesti terima H1 kan? Saya tolak HO sebab emas yang pecah ada nilai. Okey. Jadinya secara implikasi awak dah nampak cara nak baca hipotesis ni. Okey, balik kepada kita punya keadaan sekarang. Keadaan sekarang pada SLR part 1 kita dah kira nilai beta 1. Betul tak? Cuba recall balik. Beta 1 ada nilai ke tak ada nilai? Ada. Ada. Orang lain jangan Syarifah je, orang lain pun jawab. Beta 1 ada nilai ke tak ada nilai? Ada. Ada nilai. Jadi kalau saya kata HO, hipotesis null, beta 1 sama dengan kosong, betul ke salah? Salah. Salah. Okey, semua terkial-kial kan? Terkial-kial mencari part 1. Tak apa, lepas ni you explore. Okey. Jadi sebenarnya bila kita kira masa part 1 hari tu tadi, beta 1 ada satu nilai. Nilainya adalah RM61. Jadi dia adalah tidak sifar. Dia adalah tidak sifar. Hipotesis mengatakan dia tidak sifar. Tapi bila saya cakap macam ni, saya cakap macam ni je di peringkat step 1 ni, ramai ke orang nak percaya dengan saya? Tak, sukar kita perlukan lebih lagi bukti. Jadinya bila lebih lagi bukti, saya pergi ke step 2. Step 2 saya dah buat pengiraan tambahan dan saya dapat satu nilai namanya statistical value T star iaitu 13.090 untuk membantu saya mengatakan keadaan yang saya kata ni adalah, yang saya jangkakan di step 1 ni adalah benar. Saya kata saya akan reject HO. Jadi saya nak reject HO tu yang mengatakan bahawa X1 bukan sifar, beta 1 bukan sifar tu saya perlu bantuan di step 2. Dan step 2 dapatlah nilai 13.090. Okey, bila saya dah dapat nilai ni, saya perlu comparekan pula nilai T star tu dengan critical value. Saya nak tengok mana menang. Jadi bila saya dah dapat nilai T star dengan statistical value ni, saya buat pula table statistik taburan T. Okey, saya letak garis ni kiri dan kanan sebab dia adalah two tail dua ekor, pengujian dua ekor two tail. And then negatif nilai 2.776, positif 2.776. Dan saya tengok nilai 13.090 berada di mana? Sebelum tu saya dah bagi tahu di tengah ini kawasan, kalaulah nilai T star jatuh di kawasan tengah ni, maka saya akan terima HO. Namun sekiranya nilai T star jatuh di kawasan kiri dan kanan ni, maka saya akan kata T star saya akan reject HO. Jadi nak jadi ceritanya nilai T star berada di bahagian reject HO. Okey, sekejap
Okay, faham ke tak? Faham doktor. Cubalah untuk faham. Cubalah untuk faham dan cuba fokus Sebab jarang-jarang jumpa saya. Jarang-jarang jumpa saya. Waktu kelas kalau boleh fokus. Dengar betul-betul apa saya cakap. Jangan waktu kelas ni lah kamu nak dengar lagu, kamu nak tengok cerita Korea, nak tengok cerita Hindustan, jangan. Fokus kat saya. Sekejap aja. Kita pun nak habis lah kelas ni. Okey, siapa yang faham angkat tangan? Angkat tangan. Angkat tangan, saya nak tengok siapa yang faham angkat tangan. Angkat. Okey Fatin Akila tak faham ke? Fatin Akila tak faham ke? Yasmin faham tak? Samsul Akmal faham tak? Faham doktor. Boleh angkat tangan Ha. Tekan. Okey. Okey lah. Saya tengok pun pelajar keluar masuk. Mungkin internet pun macam saya juga. Jadinya bila semua faham tak ada masalah lah. Tak adalah masalah Saya tak ada risau sangat. Kamu tak faham. Saya risau kalau kamu tak faham. Okey, so saya continue. Ada persoalan? Jelas tak dengan kesimpulan dan hipotesis ni? Jelas tak? Ada sebarang persoalan tak? Samsul? Siapa? Yasmin? Siapa lagi yang saya ingat namanya? Tak pernah berjumpa? Boleh faham Okey, saya rasa kamu tak ada masalah besar sangat lah Saya rasa sangat mudah lah part ni. Saya rasa you will be fine. Okay? Okey, saya cuba continue dengan slide yang terakhir untuk petang ni. Okey. Kita nak cerita pasal projek sikit Okey, saya nak tanya perkembangan projek. Dah cari dah ada artikel dah semua? Dah. Okey, pada minggu ni. Dah. Okey, pada minggu ni saya akan ambil maklumat lah, pencerapan maklumat berkaitan dengan artikel Bila dah dapat tu saya akan masuk biasalah dalam Google Form tu, saya akan minta lah. Jadi nama ahli kumpulan saya akan suruh letak. So tapi saya yakin data tak cari lagi, betul tak? Betul doktor. Alright, tak apa. So saya nak ambil peluang untuk sebelum kuliah kita berakhir pada petang ni, saya nak maklumkan projek proses dia adalah seperti ini Mula-mula kita ada main article journal provide by instruction, bukan provide suggested maksudnya kamu tunjuk pada saya setuju ataupun tidak discuss with lecturer. Ini proses ni dah berlalu, betul tak? Proses ni dah berlalu kan? Kita buat betul tak? Betul. Jadi kita boleh write lah. Proses ni kita dah boleh write. Okay, lepas tu model specification according to the article journal. Saya nak tanya kamu. Dekat article journal tu kamu tahu tak apa model specification dia? Kamu tahu tak apa dia model specification dia? Tahu
Tahu tak? Doktor, model specification tu macam mana? Equation ke doktor? Itulah saya duk cakap banyak-banyak kali je kan. Diam je semua. Bahaya tau sebab you all dah lah jauh pada saya. Kamu jangan biarkan diri kamu tak tahu. Okay? Model specification tu cuba kamu buka artikel kamu. Dia ada bahagian macam ni. Tulis macam ni. Ada kan? Pastikan ada. Kalau tak ada, cakap pada saya balik. Doktor tak ada lah doktor. Doktor luluskan tapi tak ada. Supaya panik-panik sikit. Okay? Sebab dia sangat penting ada markah. Kalau kamu cari artikel, tiba-tiba tak ada, waktu maki-maki nanti saya tengok tak ada, habis. Dia tak ada markah. Sebab kamu perlu cadang, saya mungkin kadang-kadang penilaian saya berdasarkan isu, data yang mudah. Tiba-tiba artikel tu tak ada model specification. Jadi tak best lah. Pastikan ada, nanti tolong cari. Ada ke tak dekat dalam artikel kamu? Baik, Doktor. Okey, kedua, time series data collection. Ini dah buat ke belum? Tapi pada minggu ke-3 dalam kuliah saya dah tunjuk macam mana data perlu disusun dalam Excel. Betul tak? Betul. Okey, boleh rujuk pada video kuliah pada minggu ke-3. Okey, grup A dan B. Cuba tengok kat situ. Macam mana nak susun data dekat dalam Excel. Okey, ni tak lagi kamu dah boleh mula buat. Sudah boleh mula buat. Sudah boleh mula buat. Tapi macam mana nak buat doktor? Tak tahu pun. Bahayalah tu tak tahu. Okay? Kita nak beritahu lah ni cari pada minggu ni dan minggu depan kena hantar. Data clearance perlu dilakukan juga. Okey. Jadi saya akan bagi ini projek based learning, kita akan ada follow up. Nah, tak ada projek macam ni, ada follow up. Tiba-tiba je hantar ke biasanya projek? Student dia macam dah pingsan semua. Suara doktor sekat-sekat. Ada tak ni student saya ni? Ada. Sorry, tersekat. Saya tersekat. Sorry ya. Ni lah tandanya kita kena habiskan cepat. Okey. Ini adalah model specification. Group A dan group B. Nanti boleh check. A dan B. Okey. Lepas tu ini adalah website-website yang kamu boleh cari data. Guys, ini adalah website-website. Dia dengar tak? Dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, ini adalah website-website yang mana kamu boleh cari data. Okey, nanti slide ni saya akan share dengan kamu di group. Lepas tu ini adalah website-website link dia. Dah tadi saya bagi, ini saya bagi link pula. Link website tu. Jadi kamu boleh tengok macam mana, tinggal klik je. Nanti data-data akan keluar. Data-data tu apa doktor? Data-data tu berdasarkan kepada model spesifikasi kamu ni. Kalau kat sini GDP berarti kena cari GDP. Open berarti trade openness. Kena cari trade openness. Nama data tu trade openness. Lepas tu FDI. FDI ni apa? FDI ni foreign direct investment. Okey doktor, cari foreign direct investment. Nak cari kat mana doktor? Okey, pergi kat sini. Website-website ni cari kat sini. Kalau tak ada dekat Dosh M, mungkin ada dekat Kinoma. Mungkin ada dekat data OECD. Macam tu. Faham Betul tak guys? Faham. Okey, faham. Dah nak pensan, jangan pensan dulu. Nak pensan, biasa pensan dulu. Okey. Jadi ini adalah kesimpulan berkaitan artikel. Jadi kamu pun kena tahu juga. Bila kamu dah dapat artikel tu, kamu perlu tahu juga artikel kamu tu pakai data apa.
Jadi buatlah contoh macam ni, source of the data. Tengok data tu pakai apa. What the article tell about data. Okay. Jadi saya cadangkan kamu pakailah data daripada 1990 hingga 2020. Yearly atau annually basis dan refer to the Excel slide yang saya dah provide. Yang saya dah provide dalam kuliah yang lepas. Macam ni cara nak susun data. Susun data dalam Excel. Okey, lepas tu macam mana doktor? Nak buat apa? Okey, nak buat apa nanti kita akan ada next instruction lah. Ada next instruction, buat dulu yang ni. Nanti pada minggu depan akan ada next instruction. Bila data dah siap, apa perlu buat seterusnya. Itu adalah orang kata bibit-bibit menjadi penyelidik. Manalah tahu rezeki lepas ni ada yang menjadi seorang penyelidik. Inilah dia bibit-bibit dia. Macam mana bibit penyelidik kena cek artikel dulu. Ini mudah-mudah je. Mudah-mudah je. Kita main je. Supaya di akhir kuliah kita ada projek. Setiap pelajar ada projek yang dia handle dan dia tahu data ni cek kat mana, data cek kat mana, oh ni data apa, jadi dia kenal. Untuk pengetahuan kamu, selama semester ni kita akan pakai data time series atau data siri masa. Okay, saya yakin semua dah penat. Penat ke? Penat? Okay, ya. Malas nak kuliah ke? Rajin nak kuliah ni? Rajin doktor. Kena rajin ya. Kalau biasalah hari-hari ada yang malas, ada yang rajin. Cubalah lawan sebab apa? Kalau rajin kita juga yang untung. Kalau malas kita juga yang rugi. Itu je. Saya juga pun dah dulu pernah zaman-zaman macam kamu ni kan. Tapi zaman saya dulu tu saya rasa kita belajar kat universiti lah sebab tak ada COVID lagi. Jadi zaman sekarang ni lagi lagi orang kata dugaan lagi lah sebab duduk di rumah Tapi fasiliti di rumah untuk belajar selesa ke? Selesa. Selesa doktor. Selesa lah ya. Selesa lah. Okay, biasalah gangguan sikit-sikit kena pandai tepis-tepis lah ya. Okey, sampai sini saja kuliah pada hari ini. Slide yang untuk projek saya akan share adalah di MyGuru ataupun di Telegram. Okey, pada yang dah ada buku boleh tak angkat tangan siapa yang dah ada buku? Angkat tangan. Umi Fakirah ada buku Umi Fakirah ada buku Ui, ramai dah ada buku. Ada. Semua dah dapat buku ke? Saya tak ada, belum. Sampai tadi. Syarifah belum Belum. Oh, ramai juga yang belum. Saya belum. Okey, jadinya, tak apa. Yang belum tu tak apa, boleh tunggu. Saya tak ada masalah, tunggu je. Okey, dah boleh turun tangan. Okey, sekiranya dah ada buku, boleh start buat tutorial 2. Buat tutorial 2. Akan lalui fasa-fasa yang start, tak apa. Buat dulu. Dan saya akan bagi video. Video untuk membantu kamu menyiapkan tutorial 2 pada minggu inilah. Ada video di YouTube, ada juga video-video yang saya memang khas di Telegram sahaja. Okey, saya rasa sampai sini saja. Kuliah pada minggu ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi hadir kuliah pada hari ini Teruskan bersemangat belajar. Sekiranya ada sebarang persoalan, jangan malu-malu, jangan rasa bersalah untuk kontak saya sebab kita memang perlu berkomunikasi semester ni untuk memastikan kita faham apa yang kita belajar dan juga maklumat atau ilmu yang perlu saya sampaikan pada kamu selama semester ni juga berjaya ya. Jadi terima kasih pada semua. Saya ucapkan Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Okay, bye. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Waalaikumsalam. Bye.